Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita dah ada dalam 20 orang. Jadi dah boleh kita mulakan untuk sesi petang. Okey, sesi pagi tadi kita dah selesai dah beberapa bahagian dalam master list kita. Dan kita dah selesai maklumat berkaitan profil bahan, maklumat bahan, bab 1 pengenalan, bab 2 literature, bab 3 method, bab 4 analisis dan bab 5 adalah perbincangan dan kesimpulan termasuk dengan dia punya reference dan juga appendix. Jadi semua sekali ada 83 item untuk kita fill in dalam kita punya master list. Okay, katakanlah satu artikel yang kita baca. Jadi kita kena key in semua maklumat mana yang ada, kita akan key in ataupun kita akan tulis. Okay, dan yang lain-lain yang tidak berkaitan tu kita boleh letak sebagai N, no ataupun NR, not related. Okay, katakanlah kita punya template dah siap. Template kita dah siap. Jadi kita dah boleh dah nak apply. Okay, jadi kita bincang kebiasaan dalam sebuah tesis. Kita mulakan dengan perkara yang nombor 4. Saya terus pergi pada perkara nombor 4. Okay, nombor 1 master list. Kita terus pergi pada nombor 4 adalah tambahan latar belakang. Okey, tambahan latar belakang ni adalah kita dah jelas dalam kita punya outline. 2.1 adalah pengenalan. 2.2 adalah extension daripada research background. Kata kat sini kita letak title dia adalah pembangunan pembelajaran dalam mencapai graduate on time dalam pengajian siswazah negara. Jadi berkaitan dengan GOT punya pembangunan pembelajaran. Jadi kita dah jumpa dua fakta dan huraian penting di sini. Yang pertama daripada UNESCO 2019. Jadi kita tulis penulis dan sumber daripada UNESCO. Pembelajaran PhD harus sistematik dalam mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama antara akademia dan juga masyarakat. Jadi yang pertama tu perlu ada pembelajaran harus sistematik dengan mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama antara akademia dan masyarakat daripada laporan tahunan UNESCO 2019. Jadi kita boleh letak kat sini laporan, dokumen sebagai laporan dan rujukan adalah rujukan kita punya maklumat penuh. Jadi fakta yang kedua adalah daripada KPT 2019, daripada laporan tahunan, sistem bersepadu pendidikan UPSR, PT3, SPM dan STPM dah ada dibangun dan telah terlaksana. Bagaimana pula dengan pengajian siswazah master dan PhD? Jadi poin nombor 2 ni nak katakan sistem bersepadu dah ada dah kat Malaysia. Contoh-contoh untuk UPSR, PT3, SPM, STPM dah ada. Tapi untuk pengajian siswazah master dan PhD belum ada lagi. Okey, jadi dua maklumat KPT dan juga maklumat UNESCO tu perlu ada, harus pembelajaran PhD tu harus sistematik dalam mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama antara akademia dan masyarakat. So ada dua huraian penting dan fakta penting berkaitan pembangunan pembelajaran dalam mencapai GOT dalam pengajian siswazah negara. Okey, berdasarkan maklumat ini, okey, ditambah dengan satu lagi maklumat adalah berkaitan template untuk ayat isu-isu semasa. Contohlah saya tambah 3 kat sini kan. Berdasarkan blueprint terkini KPM, telah menetapkan 60,000 pelajar PhD pada tahun 2020. Ini maklumat isu semasa yang kita dapat tahu daripada KPM sendiri dalam laporan tahunan KPM. Selain itu, Persatuan Siswazah Dunia, peranan supervisor merupakan faktor utama kejayaan seorang pelajar itu boleh bergraduat GOT. PhD ni Persatuan Siswazah Dunia lah daripada laporan tahunan PhD. Okay. Kemudian nombor 3, PhD yang berjaya dalam GOT perlu didapatkan rahsia faktor kejayaan secara tersurat serta tersirat. Ini daripada Universiti Oxford, daripada laporan tahunan daripada Universiti Oxford. Jadi kita dapat sini ada 3 isu semasa dan kita ada tadi ada 2 perkara yang berkaitan dengan maklumat dekat latar belakang lah. Topik dia pembangunan pembelajaran dalam dalam pencapaian graduate on time dalam pengajian siswazah negara. Okey, kita dah ada 2 maklumat tu lah. Satu maklumat berkaitan dengan latar belakang, satu lagi maklumat kita dalam nak menulis satu perenggan, kita kena ada maklumat berkaitan dengan ayat
isu-isu semasa ataupun pengetahuan am melibatkan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan agama meliputi dalam dan luar negara. Okey, sekarang ni kita nak berbincang tentang metrik pemilihan teori. Okey, metrik pemilihan teori dekat sini template diberi, okey, penerangan pun dah diberi. Okey, kita boleh ubah matriks ni bergantung kepada kita punya kajian. Okey, kalau kajian kita ada banyak teori, boleh edit template ni, letak kalau ada 3 teori atau 4 teori boleh edit lagi. Okey, ni macam ni kebetulan dalam kajian ni menemukan 2 teori. Katakan teori A dan teori B. Okey, jadi ada 3 kajian yang menemukan teori A dan ada 2 kajian yang memenuhi teori B. Okey, berdasarkan master list tadi, kita pun dah key in dah. Jadi semua maklumat yang berkaitan dengan teori A dan teori B akan dipertimbangkan, dan kedua-dua teori ini yang mana yang lebih sesuai in term of tahun, genre bidang, justifikasi pemilihan teori, elemen atau pemulih ubah, metodologi, teknik analisis, unit analisis responden, dapatan dan juga cadangan. Okey. Kemudian ni dari segi konsep sokongan. Jadi boleh konsep A dan konsep B lah. Sama je macam pemilihan teori tadi, cuma kat sini teori A dengan teori B. Cuma kat sini kita ubah perkataan teori tu dengan konsep. Jadi mungkin konsep biasanya akan lebih banyak sebenarnya. Kalau teori ada 1 atau 2, konsep akan ada lebih. Jadi kita boleh add on lagi dan kita boleh edit template ni untuk masukkan lagi banyak konsep. Okey. Sekarang ni yang contoh kat sini kan. Kat sini yang secara tradisionalnya kita juga boleh decide berapa banyak pemoleh ubah yang akan digunakan dalam kajian dengan meletakkan senarai pemoleh ubah tu belah kiri A sampai J, dan juga ada 9 authors kat sini. Okey, nanti you all take lah. Kalau Ali ada 3 lah. Kalau Abu ada 2. Ini belum, ini yang kata dummy sajalah. Jadi kita boleh gunakan ni dalam memilih mungkin 5 yang tertinggi, dan mungkin pemoleh ubah itu akan digunakan dalam kita punya kajian. Okey. Alright, ini yang kita nak bincang. Ini yang lebih orang kata benda yang sangat-sangat penting dalam literature. Kalau you all masih ingat lagi minggu lepas kita ada bincang tentang piramid terbalik. Bahagian yang paling penting adalah bahagian bagaimana menulis literature review untuk membincangkan dalam memberi maklumat dan jawapan kepada solusi setiap objektif dari research question. Dan mana literature review membincangkan objektif nombor 1. Okey. Okey, jadi bila saya sebut objektif tu dia merujuk pada research question jugalah. Okey. Alright. Katakanlah, katalah saya dah isi siap-siap kita menulis kat sini, ni nama dia template atau matrix bagi menjawab objektif persoalan kajian atau hipotesis kajian. Okey, kita memilih research question nombor 1. Jadi kita tulislah, apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai JOT? Kalau nak pakai research objektif boleh juga. Jadi research objektif nombor 1. Okey, sorry, huruf besar. Research objektif nombor 1 kat sini bukan apakah lah. Kat sini kena tukar dengan mengenal pasti. Jadi contohnya mengenal pasti. Mengenal pasti tahap faktor-faktor pembelajaran dalam JOT. Ini contoh kalau kita nak buat jadi sebagai research objektif. Kalau research question macam tadilah. Research question tadi tu yang ada tanda soal kat sini. Jadi research question RQ1. Okey, RQ1 dia jadi kat sini apakah jadi macam nilah. Jadi jelas nak jadikan research question boleh, nak buat research objektif pun boleh. Okey. Katakanlah punyalah cari artikel, habis secara habis-habisan menemukan artikel. Jadi untuk research question nombor 1 ni, apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai JOT ni, kita jumpa 5 artikel. Daripada Aifa, okey, daripada Bibiana, daripada Cempaka, daripada Dian and Dina dan juga Elisha. Kita dah jumpa 5 penulis atau 5 authors. Jadi beberapa maklumat telah diambil daripada negara, teori, reka bentuk, strategi kajian atau kaedah kajian, sampel, dapatan dan juga cadangan. Okey. Okey, yang pertama, jadi kita masukkan Aifa. Aifa dia, okey, kajian pada 2016
tujuan dia adalah mengenal pasti karakter pelajar dalam kejayaan mencapai GOT. Lebih kurang lah kan. Jadi kalau nak jumpa literature review yang mengkaji tentang faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT mungkin tak jumpa lah. Tapi CPCP AIFA dia ada kaitan dengan topik kita kerana dia akan mengenal pasti karakter pelajar dalam mencapai kejayaan GOT. Bibiana pula dia mengkaji tentang menerokai karakter supervisor dalam menyokong pembangunan penyilihan pelajar. Okey. Cepaka pula dia buat satu eksperimen di mana di kalangan pelajar mendapat bimbingan berdasarkan kekerapan pertemuan. Dian dengan Dina pula perbandingan antara penyelia bergraduat dalam dan luar negara. Kajian kes terhadap gaya penyeliaan dalam kalangan penyeliaan cemerlang oleh Elisha. Jadi ini kita nak tengoklah apakah faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Okey. Jadi kita tengok kajian negara AIFA di Malaysia, Bibiana Turki, Cepaka dekat Japan, Dian dekat Indonesia, Elisha dekat UK. Jadi AIFA menggunakan teori ngaji, Bibiana sebagai asas teori dia adalah model sarjana, Cepaka menggunakan prinsip masa belajar, Dian dan Dina pakai teori mengaji, Elisha pakai panduan cemerlang pelajar siswazah UK. Dari segi reka bentuk kajian, AIFA tidak nyatakan, Bibiana tidak nyatakan, Cepaka dia pakai Ashwa, Dian dan Dina pakai ADI, Elisha dia pakai single holistic design. Dari segi strategi penyelidikan, AIFA guna deskriptif, Bibiana guna grounded theory, yang ni guna eksperimen, yang ni guna eksperimen, yang ni guna kajian kes. Sampel, untuk AIFA guna pelajar, Bibiana guna penyelia, Cepaka guna pelajar, Dian dan Dina gunakan penyelia, Elisha pakai penyelia. Dari segi dapatan, saya kecilkan sikit. Dari segi dapatan, untuk AIFA, pengetahuan dan kemahiran merupakan aspek kejayaan utama dalam mencapai GOT. Bibiana, usaha dan konsisten supervisor membantu meningkatkan keupayaan pelajar. Cepaka, pelajar yang mendapat bimbingan yang kerap menunjukkan prestasi yang lebih baik. Dian dan Dina adalah tiada perbezaan yang ketara antara kaedah penyeliaan oleh supervisor, bergraduat dalam dan luar negara. Elisha, dia buat tentang proses penyeliaan berstruktur dan pemantauan dari semasa ke semasa berserta keterlibatan bersama supervisor dengan pelajar membina hubungan serta prestasi yang baik. Kemudian mereka juga mencadangkan, AIFA mencadangkan mengenal pasti faktor ketika kejayaan PhD dalam mencapai GOT secara menyeluruh, kembangkan kajian dalam kuantitatif dalam mengenal pasti peranan supervisor, menentukan tahap faktor pelajar yang kerap dapat bimbingan serta mencadangkan menambah lagi faktor lain dalam pelbagai perspektif, menentukan tahap faktor kaedah penyeliaan dalam mencapai GOT, mengenal pasti elemen-elemen pelajaran yang penting menjadi kunci kejayaan pelajar PhD, turut mencadangkan sistem bersepadu dalam mencapai GOT. Okey. Belah kanan tu, belah kanan ni kita punya cara kita berinteraksi. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita berbanding dengan kajian-kajian lain, mengenal pasti kita akan buat mengenal pasti tahap faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT. So persamaan dia, faktor dalam mencapai GOT pelajar di Malaysia. Contohnya sama dengan AIFA kat sini lah. Okay. Alright. Kemudian kajian satu faktor yang khusus dan tiada kajian yang menyeluruh. Itu dari segi perbezaan lah. Maksudnya kebanyakan kajian sebenarnya ada melibatkan satu faktor saja. Khususnya tiada kajian yang secara menyeluruh. So jurang dia, walaupun faktor kejayaan GOT sudah ada dikaji, namun ianya hanya melibatkan pengkhususan satu faktor saja dan bukanlah secara menyeluruh. Ini justifikasi kenapa kita nak mengkaji tentang mengenal pasti tahap faktor-faktor. So, dari segi negara, Malaysia dah ada, kita ada persamaan dengan AIFA kat sini. Kajian ini kat Malaysia kita ada persamaan dengan AIFA, berbeza dengan 4 kajian lain lah. So kajian ini kita akan menggunakan teori mengaji dan PMB. Maksudnya kalau sebelum ni orang gunakan satu teori tapi kita gunakan 2. Persamaan tiada, perbezaan dari 5 kajian itu. So kajian kita akan gunakan penyidikan bawang, research onion, mana yang lain tak digunakan. So persamaan dekat sini adalah tiada, perbezaan dari 5 kajian sebelumnya. Kita akan gunakan deskriptif. Deskriptif sama dengan AIFA. AIFA pun guna deskriptif. Kita buat kajian melibatkan pelajar sama dengan AIFA dan Cepaka. Dan kita punya kajian punya dapatan kita akan mengandaikan terdapat pelbagai faktor yang menjadi kunci kejayaan PhD yang disusun dengan ranking yang tertinggi hingga terendah. Jadi persamaan tiada, kajian yang lebih luas dengan mengenal pasti faktor-faktor secara menyeluruh. Jadi kita dapat mengisi kelompongan kajian terdahulu di mana kajian ini dapat mengenal pasti faktor mencapai GOT yang lebih luas dan menyeluruh. Cadangan tak adalah sebab kajian kita belum buat lagi.
Jadi berdasarkan maklumat ni, berdasarkan maklumat yang kita dah bekalkan ni, macam mana kita nak tulis satu perenggan. Okey. Jadi kita nak bincang penulisan satu perenggan. Okey. Okey, ini paragraf ini template kosong. Okey, template kosong untuk menulis satu perenggan. Dan kita ada pengenalan, menulis tema perenggan ini adalah menarik, ringkas dan jelas. Penulisan perlu ada citation. Dan kalau fakta perlu ada citation. Kalau tiada fakta tak perlu citation. Jadi pengenalan umum yang bersesuai. So kita akan buat pengenalan secara ringkas, tulis bahagian pengenalan. Kemudian kita akan masuk kita punya citation tadi, AIFA tadi semua tu. Kat bahagian kandungan, menulis fakta utama dan sokongan, memerlukan beberapa citasi dengan relevan, kaedah penulisan integrasi serta perbincangan. Okay, last sekali adalah kesimpulan. Kita kena menulis kesimpulan berdasarkan tema beberapa citation. Simpulkan implikasi tema diperolehi, bermanfaat dan limitasi. Okay, dan kemudian ada rujukan kat bawah. Okey, kita buat contoh yang pertama. Okey, itu contoh pertama tadi. Okey, alright. Sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana cara penulisan. Saya besarkan dululah. Saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menulis satu perenggan yang pecahkan pengenalan, kandungan, kesimpulan dan rujukan. Okey. Alright. Jadi yang pertama ni, okey, kita nak cepat nanti saya akan refer kat slide balik. Saya tak adalah copy paste. Nanti saya akan buka slide yang pagi tadi. Okey. Yang pertama pengenalan. Berdasarkan blueprint terkini KPM 2018, menetapkan 60,000 pelajar PhD pada tahun 2020. Namun, merujuk pada Persatuan Swaza dunia, peranan penyelia merupakan faktor utama kejayaan seorang pelajar PhD itu boleh bergraduat GOT. Okey. Untuk 2.2 kenyataan ini, saya ambil dekat mana? Okey, dua ni daripada blueprint KPM dan juga dari Persatuan Swaza dunia ni. Saya ambil daripada isu semasa tadi ni yang saya warnakan kuning ni. Jadi ambil dua maklumat dua kuning tadi ni, jadikan pengenalan perenggan saya. Itu penting ni isu semasa ni. Jadi kita nak mulakan perenggan, nak tulis bahagian pengenalan, kita boleh ambil daripada isu semasa kat sini. Jadi isu semasa dua ni tadi daripada KPM dengan PSD tadi ni, saya gunakan dalam untuk penulisan satu perenggan di bahagian pengenalan. Okey. Alright. Jadi poin yang kedua, kandungan. Pembangunan pelajar siswaza merupakan indikator penting kepada pembangunan negara dalam melahirkan kesejahteraan seperti dilaporkan di beberapa negara, antaranya okey, AIFA, okey, Turki, Bibiana, Japan, Cepaka, Indonesia, Dian dan UK Edisha 2020. Okey, saya baca sampai habis dulu kan. Sebagai contoh, usaha yang konsisten yang baik oleh penyelia membantu meningkatkan prestasi kepada pelajar. Ini dapat direalisasikan melalui proses penyeliaan berstruktur dan memantau dari semasa ke semasa beserta keterlibatan bersama penyelia, pelajar membina hubungan prestasi yang baik. Namun, kejayaan ini bukanlah peranan penyelia saja, pelajar turut menitik beratkan faktor kejayaan seperti pengetahuan kemahiran dalam mencapai GOT. Jadi kandungan ini, kalau you tengok tulisan yang warna merah ni saja yang kita ambil fakta, yang kita ambil dekat mana tadi? Yang kita ambil dekat sini. Yang saya dah merah ni. Okey. Pertama, saya tukar colour lain lah. Saya tukar colour kuning, nampak? Okey. Okey. Yang pertama, sorry, sikai ni sebelah dia. Okey. Yang pertama yang ni, Malaysia, Turki, Malaysia, Japan, UK ni, kita ambil untuk perenggan yang pertama tadi yang ni. Nampak ni? AIFA, Malaysia, Turki. Okey ni. Yang merah dia. Yang biru ni tulisan kita sendiri. Huraian kita sendiri. Pembangunan pelajar siswaza merupakan indikator penting kepada pembangunan negara dalam melahirkan kesejahteraan seperti dilaporkan di beberapa negara di Malaysia. Ini fakta. Yang merah ni adalah fakta. Sebagai contoh, kita tengok kat sini. Daripada dapatan Bibiana. Usaha yang konsisten oleh penyelia bantu meningkatkan prestasi. Jadi kita tengok kita punya tadi. Okay, kita nak ambil daripada Bibiana punya ni. Usaha yang konsisten ni. Okay. Jadi kita dah pakai yang kuning ni. Usaha yang konsisten supervisor membantu meningkatkan keupayaan pelajar. Ini merujuk pada fakta yang kita ambil tadi yang kat sini. Okay. Ini dapat direalisasikan melalui proses penyeliaan berstruktur, mantau dari semasa ke masa, keterlibatan bersama penyelia dan pelajar membina hubungan serta prestasi yang baik.
Namun kat sini bukanlah peranan penyelidik supervisor je. Pelajar turut perlu menitikkan beratkan faktor kejayaan seperti pengetahuan dan kemahiran dalam mencapai GOT. Ini AIFA juga. Jadi AIFA tadi yang mana? Yang ni. Okey. Baru yang ni. Ini belum lagi ni. Kita putihkan lagi ya. Okey. Kita baru ambil yang ini saja. Maksudnya dalam menulis satu perenggan, kita ada warna ni. Warna putih ni, saya besarkan sikitlah kan. Warna putih je. Warna putih ni banyak tak ambil lagi. Berapa perenggan kita boleh tulis ni? Kita cuma ambil berapa kolom je baru kita ambil dalam penulisan satu perenggan ni. Jadi kita boleh ambil AIFA dan Bibiana dan sebut country. Okey, kemudian kita buat kesimpulan. Bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Malaysia, jadi kesimpulan ni merujuk pada pengenalan dan kandungan. Okey, bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Malaysia dalam mencapai bilangan sesuai ditetapkan, peranan penyelia dan komitmen pelajar merupakan elemen yang penting dalam mencapai kejayaan GOT. Okey, kemudian nanti kita copy paste lah. Copy paste semua ni masuk dekat Microsoft Word. Sebentar saya tunjukkan macam mana nak pindah dalam Microsoft Word kan. Jadi mudah je saya buka slide pagi tadi ya. Saya stop share sekejap. Okey. Saya share. Okey. Sorry. Okey. Kita nak tunjuk kat sini, yang share ni kat sini. Okey. Okey. Okey, ni tadi kan. Kita ambil dua tadi ni. Kita ambil berdasarkan blueprint dengan siswazah ni, yang warna biru ni. Kemudian kita dah yang warna merah ni. Yang saya bulatkan warna merah ni. Okey. Lepas tu yang ni kita dah type tadi. Lepas tu saya pindah dekat Words. Jadi bila kita dah gunakan template ni, copy paste balik lah. Bahagian pengenalan, bahagian kandungan, bahagian kesimpulan tu kita paste. Jadikan satu perenggan. Jadi nak nampakkan dia, saya colourkan. Warna kuning ni adalah kita punya pengenalan. Warna biru ni kita punya kandungan atau fakta. Dan yang warna hijau bawah tu adalah kita punya kesimpulan. Beginilah cara nak menulis satu perenggan. Jadi banyak lagi boleh tulis ni. Baru kita ambil yang merah ni. So banyak lagi bahagian yang belum kita mengisi untuk tulis bahagian penulisan. Okey. Okey, stage kat sini boleh faham tak? Boleh nampak tak bagaimana kita ambil daripada isu semasa, okey, ambil sedikit daripada fakta daripada negara dan juga dua dapatan daripada AIFA dan Bibiana, kita dapat menulis satu perenggan yang baik. Jadi macam inilah hasil penulisan satu perenggan tu. Okey, alright. Jadi kita patah balik dekat apa ni, Excel. Maaf petang ni saya akan buka balik Excel, akan buka balik slide. Okey. Alright. Jadi kita dah tahu bahawa banyak lagi bahagian yang belum tulis perenggan lagi. Okey, kita pergi yang kedua. Okey. Kita pergi yang kedua. Alright. Jadi sambungan lagi. Kita nak buat perenggan yang seterusnya. Okey. Ni maksudnya perenggan yang kedua Okey, informasi semasa dari Universiti Tersoror ini telah menegaskan bahawa pelajar PhD yang menamatkan pengajian secara GOT perlu dikenal pasti rahsia faktor kejayaan secara tersurat dan tersirat. Jadi pengenalan ni kita ambil daripada Oxford tadi. Dekat mana? Kita ambil isu semasa tadi kat depan. Okey. Yang ni. Kita ambil warna biru ni. PhD yang berjaya dalam GOT perlu dapatkan rahsia faktor kejayaan dan tersurat dan tersirat. Kita ambil isu semasa tu, jadikan kita punya pengenalan yang untuk perenggan seterusnya. Okey, lepas tu faktor kejayaan GOT bukanlah satu agenda baru dalam pembangunan pelajar PhD kerana beberapa penyidik lepas turut mencadangkan agar perlunya penyelidikan yang khusus untuk penyidik kajian lepas telah mencadangkan untuk mengenal pasti elemen-elemen pelajaran penting dalam kunci kejayaan PhD, Elisha punya cadangan. Yang kedua, dan faktor-faktor kejayaan kritikal PhD dalam mencapai GOT secara menyeluruh AIFA. Jadi kita ambil kat sini adalah cadangan daripada Elisha dan juga AIFA. Jadi pergi dekat bahagian research question ni tadi. Jadi ambil dekat bahagian AIFA, ini bahagian ni. Okey. Dan juga bahagian Elisha yang ni. Okey. Jadi kalau nak tukar color, saya boleh tukar color sikit lah supaya nampakkan beza. Okey, yang ni dengan warna orange ni menunjukkan ini maklumat yang kita perlukan untuk perenggan yang kedua.
Warna kuning tadi perenggan pertama, ini perenggan yang kedua. Jadi untuk perenggan yang kedua tadi, kita ambil daripada cadangan, sebab kat sini kita nak, saya baca balik, faktor kejayaan JOT bukanlah satu agenda baru dalam pembangunan pelajar PhD kerana beberapa penyidik lepas turut mencadangkan agar perlunya penyidikan yang khusus mengenai pasti elemen, pembelajaran penting dalam kunci kejayaan PhD dan faktor kejayaan kritikal dalam mencapai JOT secara menyeluruh AIFA. Okey, berdasarkan dua citation ini dan juga daripada Oxford tadi, saya buat kesimpulan daripada pengenalan dan kandungan, kejayaan mencapai JOT dalam pengajian PhD merupakan agenda utama buat pelajar maupun pengurusan universiti. Justru itu, tahap faktor-faktor pembelajaran PhD secara JOT perlu dikaji bagi memulih kunci kejayaan pelajar yang sedang dan bakal menyambung pengajian PhD. Okey, ayat hitam ni, tulisan warna hitam ni ayat saya sendiri. Sebab tu kalau dalam penulisan dalam literature review atau tesis kena berani. Kita yang nak kena cite ni fakta saja. Huraian boleh pakai ayat kita sendiri. Okey, jadi semua ni kita copy paste masuk kat Words dan kita dapat siapkan satu perenggan. Okey, saya stop share, saya tunjuk dalam slide balik sebab semua maklumat tu saya dah masukkan dalam slide. Okey. Jadi dalam slide yang kedua tadi, kita ambil yang warna biru ni. Yang warna biru ni tadi, okey, ini kita punya isu semasa tadi. PhD yang berjaya dalam JOT perlu didapatkan rahsia faktor kejayaan dan tersurat dan tersirat. Kemudian kita ambil dua cadangan daripada satu cadangan AIFA, satu daripada Elisha. Kemudian kita buat dalam satu, nak buat satu perenggan, kita masukkan maklumat dalam pengenalan, dalam kandungan dan kesimpulan. Doktor tak share slide. Oh sorry. Saya ingat share dah. Sekejap. Saya bercakap tak share slide. Okey, tak apa, saya ulang balik. Sekejap . Okey. Kita pergi contoh yang kedua dia . Ya, saya besarkan. Okey. Contoh yang kedua tadi, saya dah tunjuk dekat Excel tadi. Kita ambil isu semasa dekat poin nombor 3 ni. PhD yang berjaya dalam JOT perlu didapatkan rahsia faktor kejayaan secara tersurat dan tersirat daripada Universiti Oxford lah. Laporan tahunan kita ambil ini. Kemudian kita ambil dua fakta daripada AIFA dan daripada Elisha tadi. Itu mengenal pasti faktor kritikal kejayaan PhD dalam mencapai JOT secara menyeluruh. Dan kita ambil Elisha punya cadangan mengenal pasti elemen pelajaran penting jadi kunci kejayaan pelajar PhD. Okey. Dua cadangan ini diambil untuk jadikan kita punya kandungan. Tapi sebelum tu, untuk bahagian pengenalan, kita ambil tadilah informasi semasa dari Universiti Johor telah menegaskan bahawa pelajar PhD yang menamatkan pengajian secara JOT perlu dikenal pasti rahsia faktor kejayaan secara tersurat dan tersirat. Kandungan dia, faktor kejayaan JOT bukanlah satu agenda baru dalam pembangunan PhD kerana beberapa penyidik lepas turut mencadangkan agar perlunya penyidikan yang khusus mengenai pasti elemen pelajaran penting dalam kunci kejayaan oleh Elisha dan faktor-faktor kejayaan PhD dalam mencapai JOT secara menyeluruh oleh AIFA. Okey, daripada pengenalan dan kandungan ni kita buat kesimpulan, kejayaan mencapai JOT dalam pengajian PhD merupakan agenda utama buat pelajar maupun pengurusan universiti. Justru itu, tahap faktor-faktor pengajaran PhD secara JOT perlu dikaji bagi memperoleh kunci kejayaan buat pelajar yang sedang dan bakal menyambung pengajian PhD. Jadi kita copy semua ni, pengenalan, kandungan dan kesimpulan tu dalam Microsoft Word. Jadi kita nak nampakkan tiga bahagian pengenalan, kandungan dan kesimpulan tu saya colourkan. Warna kuning ni adalah pengenalan, warna biru ni adalah kandungan dan warna hijau tu adalah kesimpulan. Okey, jadi berdasarkan dua perenggan. Jadi perenggan ni perenggan yang kedua. Jadi bermaksud kita dah siap satu muka surat dah. Okey, jadi kalau nampak kat sini warna merah dah diisi. Warna merah kita dah ambil, yang ni pun dah ambil, dapatan daripada AIFA pun dah ambil, dapatan Bibiana pun dah ambil, cadangan daripada AIFA dah ambil, cadangan Elisha ada dua, kita ambil separuh dulu. Jadi cuba tengok berapa banyak lagi warna biru yang belum ditulis perenggan. Bahagian tujuan satu pun tak ambil lagi, teori pun tak cerita lagi, reka bentuk pun tak cerita lagi, kaedah kajian pun tak cerita lagi, sampel pun tak cerita lagi, banyak lagi dapatan-dapatan lain tak dibincangkan. Begitu juga cadangan. Okey. Berdasarkan warna merah tu, dua perenggan dah boleh tulis. Jadi berapa banyak perenggan yang kita boleh tulis ni? Banyak. Okey, berdasarkan banyak. Ini contoh kalau kita jumpa 5 saja. Iaitu kita jumpa AIFA, Bibiana, Cempaka, Dian, Elisha. Mungkin dalam kajian kita mungkin banyak. 10 kajian yang hampir sama dengan kajian kita. Dan dalam kajian ni cuma ambil sikit je. Kita ada 83 tadi kan? Kita ada 83. Kita ambil sikit je. Tujuan, negara, teori, reka bentuk, strategi penyelidikan, sampel, dapatan cadangan. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Daripada 83 kita bincang 8 je. Banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh diperbincangkan. Jadi jika belah kiri ni, purpose ni kita banyak lagi, tujuan negara kita ada banyak lagi, dan kita punya kajian pun ada banyak lagi authors dan lagi banyaklah perenggan yang kita boleh tulis. Okey. Jadi boleh lagi bahagian-bahagian yang dikotakkan warna biru ni masih lagi boleh tulis perenggan demi perenggan. Okey. Alright. Ada soalan sebelum saya tunjukkan exercise yang lain? Doktor, Yep. Berdasarkan penulisan ni, saya nampak lah untuk kita tulis satu perenggan tu kita cari tema dulu. Yang macam doktor tulis lah. Kalau saya untuk research question number 1 ni, berdasarkan 5 paper ni, saya akan buat 3 paragraf. Pertama, saya akan buat yang kepentingan tu, yang tadi doktor tunjuk yang paragraf nombor 2, saya akan tulis, pertama, paragraf pertama adalah kepentingan untuk mencari faktor-faktor GOT. Kedua, saya akan cakap pasal faktor pertama adalah pelajar. Faktor kedua adalah penyelia. Berdasarkan 5 artikel ni. Kalau saya berhenti pada situ je lah. Maksudnya, saya tak nampak macam mana nak kembangkan lagi dari segi teori ke. Ya. Okay. Jadi bila kita buat macam ni dan kita nampak lagi sebenarnya kita tak fully utilize, betul tak? Sebenarnya Aifa, Bibiana, Cepaka, Dian Elisha ni dah lah kita dapat 5 artikel saja. Jadi bila kita tulis perenggan, kita tak nampak banyak mana kita boleh olah. Padahal banyak lagi kita boleh bincang. Sebab ni research. Bila research ada teorinya, ada objektifnya, ada research design dia, ada samplingnya, ada populationnya, ada methodnya, dengan ada analisisnya. Banyak lagi, betul tak? Jadi kat sini kalau apa lagi kolom yang kita nak tambah kat sini? Okey, ini yang kita bincang common lah. Tujuan ataupun objektif. Okey, negara, teori, reka bentuk apa yang diguna, strategi penyelidikan apa nak guna, sampel, dapatan, cadangan. Apa lagi yang you nak boleh masukkan? Saya boleh masukkan analisis. Analisis apa yang nak guna? Biasanya orang bincang jugalah analisis apa yang diguna kan. Dalam menggunakan metod strategi penyelidikan apa, dengan melibatkan sampel. You boleh cerita pasal sampling. Teknik sampling apa, size sampling apa. So banyak lagi yang kita boleh perbincangkan supaya kita dapat menulis banyak perenggan. Takkanlah literature review untuk objektif nombor 1 ni 2 perenggan je. Macam tadi saya dah tunjuk 2 perenggan lah. Tetapi baru warna merah ni, banyak lagi warna biru-biru ni yang saya belum ambil nak tuliskan perenggan demi perenggan. Contoh tadilah, dengan ada 2 cadangan saja, kita dah boleh tulis 1 perenggan. Masuk lagi banyak kat sini lah. Kalau kat sini ada banyak lagi cadangan, 1, 2, 3, 4, mungkin kita boleh buat lagi 2 perenggan cerita pasal cadangan. Belum cerita dapatan ni, mungkin boleh cerita 1 atau 2 perenggan lagi cerita pasal 3 dapatan ni. Tu maksud dia lah. Kalau tanya saya, kita kena berani dalam menulis 1 perenggan, sebab kita bukan menulis 1 hari. Yang kita menulis 1 hari 1 perenggan. Jadi kadang-kadang janganlah kita mengambil terlalu banyak fakta, akhirnya 1 perenggan tu penuh dengan fakta. Maksudnya cram. Terlalu banyak sangat fakta, jadi kita nak faham pun terkejar-kejar. Jadi baik kita permudahkan untuk orang faham apa tema kita dalam perenggan itu. Jadi macam tadilah kan, kita nak boleh buat kita punya tema untuk apa. Jadi kalau tanya saya, is normal selaku penulis artikel ataupun tesis, lepas kita tulis 1 perenggan, nanti kita susun lah. Perenggan ni better duduk dekat bawah ke, perenggan ni duduk kat atas. Itu normal lah. Itu bagi saya, bahagian-bahagian yang kita akan susun, kita akan buat 5S. Tapi untuk peringkat sekarang ni, yang lebih penting sekarang ni, bagaimana kita nak menulis tesis, menulis dari segi perenggan dengan demi perenggan, dengan mengambil kira semua maklumat empirical yang ada dalam kajian ni. Maksudnya sini, kalau untuk research question nombor 1, apakah tahap faktor-faktor penanjakan PhD dalam mencapai GOT, 5 artikel ni je yang kita jumpa. So sejauh mana kita nak membincangkan 5 kajian ini, sebab kita kena buat perbincangan, bukan melaporkan. Perbincangan 5 penyelidikan yang lepas ni dalam membantu kita untuk mencari solusi dan menjawab research question nombor 1. Okay. Alright. Ada tambahan? It's okay. Kalau ada yang tak clear, tanya balik pun tak apa. Okay. Jadi bukan apa, saya nak bantu kat sini lah. Supaya kadang-kadang saya pun review juga kan, yang tesis yang dah submit untuk Viva. Saya rasa
Okey, kebanyakan orang suka cerita bahagian cadangan. Bahagian dapatan ni orang suka cerita. Negara, orang sukalah negara. Kadang-kadang dapatan, satu lagi adalah objektif. Cuma dalam contoh tadi objektif tak ambil kan. Jadi kadang-kadang orang cakap lah, berdasarkan kajian AIFA dalam mengenal pasti karakter pelajar dalam kejayaan mencapai GOT di Malaysia, mendapati bahawa pengetahuan kemanusiaan. So dia letak objektif, negara dan dapatan. Dia buat satu perenggan. Satu perenggan lagi pula Bibiana. Okey, jadi kalau cerita AIFA satu perenggan, Bibiana satu perenggan, kita tak panggil itu sebagai perbincangan literature review. Kita panggil itu adalah reporting. Sebab you cerita satu author satu perenggan, itu namanya reporting, bukan perbincangan. Perbincangan dalam satu perenggan perlu melibatkan beberapa fakta daripada different authors untuk kita bincangkan. Mana ada bincang seorang-seorang. At least perbincangan kena ada dua. Contoh paling mudah tadi, perenggan yang kedua tadi saya tunjukkan ada dua cadangan, satu daripada AIFA dan satu daripada Alicia. Macam mana kita tulis dua citation saja daripada dua authors, tetapi kita buat penulisan perbincangan dalam literature review dalam menjawab apakah tak faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai grade on time. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak, saya nak bagi contoh dalam slide je. Sebab tadi yang kita dah pindah, kita buat dalam Excel. Jadi saya dah permudahkan sebab kita nak memperkasakan penulisan satu perenggan demi satu perenggan. Okey. Kemudian kita akan lihatlah kan. Jadi banyak lagi yang you boleh buat. Cuma saya stop dulu untuk contoh untuk pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Okey. Sekarang ni kita nak bagi contoh ketiga adalah pengurusan keselamatan. Okey. Contoh yang ketiga. Contoh yang pertama tadi GOT. Contoh yang kedua tadi masih lagi GOT. Perenggan yang kedua. Maksudnya dua perenggan contoh dah bagi. Kita buat latihan yang ketiga tajuk pengurusan keselamatan. Dengan andaian master list dah siap. Okey. Jadi kita nak buat research question nombor 1. Adakah terdapat pengaruh antara amalan pengurusan keselamatan dan prestasi keselamatan? Ini kajian lain kan? Adakah terdapat pengaruh antara amalan pengurusan keselamatan dan prestasi keselamatan? Okey. Kajian ni cuba pakai 5 juga. Ini dummy sebenarnya. Daripada Ali dan Abu 2015, Badri 2017, Chong et al 2016, Dali and Didi 2011 dan Edward 2013. Okey, kalau tengok objektif atau tujuan Ali dan Abu adalah buat pengurusan keselamatan kepada pekerja industri. Badri pula objektif dia adalah faktor-faktor menentukan prestasi keselamatan pekerja. Chong pula buat kajian kes proses pengurusan aspek keselamatan di tempat kerja. Dali dan Didi membangunkan model pengurusan keselamatan pekerja. Edward, hubungan antara pengurusan keselamatan dengan prestasi syarikat. Jadi kita nak tengok pengaruh antara amalan pengurusan keselamatan dan prestasi keselamatan. Jadi topik yang kita nak buat ni pengaruh ni tak banyak persamaan lah. Ada kaitan tapi tidak ada lagi kajian yang tengok pengaruh antara pengurusan keselamatan dan prestasi keselamatan. Okay, dari segi kaedah, Ali gunakan deskriptif, Badri pun guna deskriptif, Chong guna kajian kes, Dali and Didi guna SAM, dan Edward gunakan kuantitatif korelasi. Dan kita sebenarnya sama macam Edward, cuma kita extend, kita tak pakai korelasi saja, kita buat korelasi dan regresi. Ikut negara ada daripada Ali daripada UAE, Badri Malaysia, Chong China, Dali Indonesia, Edward UK. Dan kita sama macam Badri lah. Kita study kat Malaysia. Walaupun kajian kita kat Malaysia, kita punya kaedah berlainan dan kita punya objektif pun berlainan. Kalau tengok sampel, Ali pakai pekerja, Badri pakai pekerja, Chong pakai organisasi syarikat, Dali pakai pekerja, Edward pakai pekerja dan kita akan pakai pekerja lah. Sama dengan Ali, Badri, Dali dengan Edward pun gunakan pekerja. Jadi kita belum ada dapatan dan cadangan lah sebab tu warna pink kat sini kan. Jadi untuk Ali dia dapatannya dapat tentukan faktor pengurusan keselamatan, Badri dapat membuktikan faktor prestasi keselamatan, Chong benchmark kepada syarikat untuk pengurusan keselamatan di tempat kerja, Dali and Didi dia boleh keluarkan model pengurusan keselamatan, banyak typo kat sini minta maaf. Edward hubungan yang positif dan signifikan. Dari segi cadangan, Ali dan Abu mencadangkan tambahkan lagi bilangan faktor. Okey, Badri perlu melipatkan aspek kewangan dan bukan kewangan. Chong perlu kajian lebih luas multiple case study. Dali and Didi perlu dibangunkan model untuk di negara lain pula. Edward perlu melihat pengaruh pengurusan keselamatan dan prestasi syarikat.
So kajian kita akan melibatkan pengurusan keselamatan sebagai IB, prestasi keselamatan selaku DV. So kita akan gunakan pengurusan keselamatan perspektif industri, model komprehensif pengurusan keselamatan, dapatan empirical signifikan antara pengurusan keselamatan. Ini contoh yang kita nak reflect lah. Okey, daripada kes ni kita nak menulis satu perenggan. Bila nak menulis satu perenggan, kita nak ambil yang warna merah ni. Okey, kita nak tulis satu perenggan, kita merancang, kita nak cerita tentang kaedah, kita nak cerita pasal negara, ambil satu kaedah sama macam Edward. Kemudian kita nak ambil negara semua. Kemudian kita ambil dapatan daripada Edward saja dan kita ambil cadangan daripada Edward dan Badri. Ini yang merah-merah ni kita nak ambil dalam penulisan perenggan yang pertama. Jadi berdasarkan laporan terbaru NIOS 2018. Jadi laporan NIOS ni kita ambil daripada isu semasa lah contohnya kan. Menekankan aspek pengurusan keselamatan perlu dipertingkatkan seiring dengan kemajuan prestasi industri di Malaysia. Kenyataan NIOS ini turut menjadi penanda aras kepada syarikat tempatan sekiranya ingin melebarkan pasaran ekspor ke luar negara dengan meningkatkan aspek pengurusan dan prestasi keselamatan. Ini globality. So ini kita punya pengenalan yang menarik. Jadi fakta atau kandungan, beberapa kajian terbaru di tempatan Badri di luar negara, Ali, Abu Chong, Ali. Okey, jadi peringkat pertama ni disebutkan kajian di dalam Malaysia dan di luar negara telah menjalankan kajian dari segi aspek pengurusan keselamatan di kalangan pekerja. Sebagai contoh, kajian Edward. Kita ambil satulah sebagai contoh. Kajian Edward dengan menggunakan korelasi analisis membuktikan pengurusan keselamatan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan kepada prestasi syarikat. Beliau juga berhasrat untuk kajian ini dikembangkan kepada aspek pengaruh untuk melihat kesan pengurusan keselamatan dan prestasi. Jadi untuk Edward ni kita ambil dia punya dapatan dan juga cadangan. Tambahan pula Badri 2015 mencadangkan prestasi keselamatan syarikat boleh ditingkatkan melalui gabungan elemen kewangan dan bunga kewangan. Jadi pertama kita ambil negara, Badri, Ali, Chong, Dali, Edward. Kemudian kita ambil dapatan daripada Edward dan cadangan daripada Edward dan kita ambil cadangan daripada Badri juga untuk menulis di bahagian kandungan. Okay, berdasarkan kandungan dan juga pengenalan ini, kita pun buatlah ayat sendiri untuk kesimpulan. Berdasarkan kajian lepas ini, aspek keselamatan merupakan isu global bagi memantapkan pengurusan dan memberi impak pada prestasi sebuah syarikat dari segi aspek kewangan dan bukan keuangan. Okey, jadi semua ni kita masukkan dalam, pindahkan dalam Microsoft Word. Okey, kemudian kita colorkanlah. Yang warna kuning tu pengenalan, yang warna biru tu kita punya kandungan, yang warna hijau tu kita punya kesimpulan. Okey. Jadi kita baru ambil yang ni saja. Ada banyak lagi contoh-contoh atau ada banyak lagi perenggan-perenggan yang boleh kita hasilkan. Jadi contohnya ni melibatkan pengurusan keselamatan. Topik kita adalah, kita punya topik adalah nak buat pengaruh antara amalan pengurusan keselamatan dan prestasi keselamatan. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey. Setakat ni okey? Jadi seterusnya lanjut dan ulang baliklah. Perenggan demi perenggan lagi. Jadi yang warna merah tu kita dah guna. So banyak lagi yang kita boleh gunakan lah. Jadi warna merah ni kita dah ambil. Jadi warna biru ni banyak lagi yang kita boleh tulis perenggan demi perenggan. Kita bagi contoh yang keempat. Okey, sebelum tu ada soalan ni. Okey, contoh yang keempat, latihan tentang hubungan kualiti masa dan kehidupan. Kita ambil lah contoh kajian sains sosial kan. Hubungan kualiti masa, contohlah quality of being, apa lagi, quality of life. Okey, tentang masa dan juga kehidupan. Okey. Jangan saya nak jawab soalan Zuriah dulu. Yang simbol macam mana nak guna? Jangan, saya tak faham simbol. Boleh respon tak? Saya tak faham lah soalan tu. Boleh tak Zuriah? Saya kurang faham soalan tu. Yang saya double column tu ya, yang tu simbol nokta bertindih ke apa tu doktor? Saya jarang guna. Saya silap saya tak pernah guna kot dalam tesis saya. Tu pasal doktor tanya ni. Okay. Saya kurang arif tu nak gunakan perkataan itulah. Saya banyaknya saya pakai ayat penyata. Maksudnya
memang saya titik, lepas tu saya banyak guna peranan wacana lah. Walau bagaimanapun sehubungan dengan itu. Jadi kalau macam titik double column tu saya kurang arif lah. Kita kena semak buku academic writing lah. Masih bila kita nak guna yang tu lah kan. Jadi orang bahasa mungkin lebih arif lah. Saya jarang gunakan double column yang macam tu. Lagi-lagi ada titik 2 bertindih kan. Lepas tu ada 1 titik 1 koma. Jadi yang tu saya kurang arif. Mohon maaf sangat yang tu. Tak apa doktor. Thank you. Okay, alright. Okay, kalau dalam penulisan itu ada soalan lagi Edmund. Kalau dalam penulisan itu boleh tak kita dahulukan kajian dalam negara dulu baru diikuti dengan kajian luar negara? Okay. Okay, ni cerita Edmund ni cerita orang lama lah. Tahun orang buat tesis tahun 80-an, 90-an. Memang dia susun literature dia kajian literatur atau kajian-kajian lepas dalam negara, kajian-kajian lepas luar negara. Jadi bila kita asingkan tu, orang kata penulisan kita bukan dalam bentuk perbincangan. Walhal dalam literature review tu adalah perbincangan. Sekarang ni orang minta kita tulis secara sintesis, cara discussion, cara summary, cara kritik, cara synthesize, cara analyze. Jadi elok kita jangan membiaskan negara. Kita sekarang ni bincang tema. Okey, perenggan ni nak cerita apa? Perenggan ni nak cerita apa? Kalau dalam perenggan tu cuma ada kat Malaysia saja. Tak apalah cerita Malaysia. Tapi kalau tema itu ada dekat Turki pun kaji benda tu, dekat Malaysia pun kaji benda tu, dekat US pun ada kaji macam tu, kenapa nak asing-asingkan Malaysia dengan luar negara? Kalau tidak, dia tidak jadi satu perbincangan. Jadi kalau tanya saya, cara menulis literature review yang baik, dia tidak mengasingkan dalam negara dan luar negara, melainkan kajian PhD dia memang tentang perbandingan antara negara. Itu lain lah. Memang objektif kajian dia, memang kajian dia perbandingan antara negara dan kita boleh tulis macam tu. Tetapi bagi satu pengajian PhD yang lately cara sekarang ni adalah kita buat perbincangan tanpa dibiaskan dari segi jantina, bangsa, agama, negara dan lain-lain. So kita menulis perenggan, setiap outline bab 2 ada topik dia. 2.3 apa, 2.4 apa, 2.5 ada. Jadi kita nak berbincang dalam katalah nak cerita tentang perenggan tu tentang definisi. Definisi tak semestinya nak asing definisi Malaysia, definisi UK. Jadi kadang-kadang kita nak cerita tentang okey, ada satu kajian dah keluarkan definisi. Namun di Malaysia definisi itu dikembangkan lagi. Jadi sebab tu kita melalui 2 fasa, ada 2 fakta kita boleh bincang. Nak tunjukkan ya betul orang ni sebagai pelopor keluarkan definisi. Tapi definisi itu tidak sesuai di Malaysia. Justru itu beberapa kajian di Malaysia telah mengembangkan definisi itu jadi sekian-sekian. Walau bagaimanapun kajian yang terbaru di Singapura telah menambah baik lagi definisi itu dengan jadi itu yang bermaksud perbincangan dalam literature. Saya tak kata salah, tapi mungkin kaedah itu kalau saya tengok tesis orang lama lah. Sebab orang lama mungkin ketika itu ke tahap kesukaran untuk dapat literature lagi sangat susah. Dia tidak ada online journal ni. Banyak semuanya hard copy. Okay, kena pergi library dan sebagainya. Kadang-kadang the way cara menulis ketika itu nampak macam okey. Tapi era sekarang, kalau student saya tulis pecah by country, selalu dapat kritik lah. Nilai kata kenapa asing-asingkan perenggan ke section dalam negara dengan luar negara? Kenapa tak synthesize, tak balance, tak blended kan? Kenapa tak gabungkan sekali? Penulisan literature review harus difokuskan pada tema perenggan itu. Itu ada perbezaan pandangan lah. Pada pandangan saya, mula-mula dulu macam saya tak ambil pot sangat. Tapi lama-lama bila dah student saya pun dah ramai kena, saya pun minta student saya buat. Jadi saya nampak bila orang yang baca tesis itu pun lagi senang. So dia tahu bila baca tu tak nampak macam redundant, seperti berulang-ulang. Okey, kadang-kadang cerita tak sampai. Okey, kadang-kadang cerita banyak kali jumpa kat Malaysia betul kat UK. Kenapa tak synthesize kan? Kita level PhD kan, level PhD harusnya penulisan harus berupaya untuk menulis secara perbincangan. Jadi kat situ yang ditekankan dalam kaedah penulisan, bukan hanya dekat literature review kan, semua chapter pun. Okey, ada tambahan soalan? Okey, kalau tak ada kita sambung untuk contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang keempat tadilah Okey, research question dia adalah nak tengok hubungan atau objektif dia adalah hubungan masa bekerja dengan kualiti hidup.
Dengan andaian kita pakai nama yang sama lagi lah. Kalau you all tengok saya susun A, B, C, D, E. Yang ni dummy semuanya. Okey, Apis dan Adli 2019, Bob 2017, Chua et al 2021, Grace and Dole 2020 dengan Adri 2021. Okey, saya nak bagikan dummy nak bagi you all faham, sebab tu saya pakai 5. Tapi kadang-kadang kita jumpa sampai 15, 10. Jadi panjang lagi kita punya template ni. Dan jangan risau sebab apa yang kita buat ni semua kita tarik daripada master list yang kita buat pagi tadi. Okey. Tujuan ataupun objektif Apis dan Adli adalah hubungan gaji dan kualiti hidup. Gaji dan kualiti hidup. Bob pula tengok kesan faktor perkhidmatan kesihatan dan kualiti hidup dari segi aspek. Tadi gaji, ini adalah kesihatan. Chua pula eksperimen terhadap fleksibiliti masa bekerja dengan kepuasan. Fleksibiliti masa bekerja dan kepuasan. Dries pula fleksibiliti masa bekerja di kalangan suri rumah terhadap peningkatan kualiti hidup. Fleksibiliti masa bekerja di kalangan suri rumah dalam peningkatan kualiti hidup. Adri pula dia buat satu kajian model hubungan berstruktur antara masa, pendapatan dan kualiti hidup. Inilah kajian-kajian yang paling hampir dengan kita bila kita nak mengkaji hubungan masa, bekerja dan kualiti hidup. Okey, Apis dengan Adri tadi dekat Iraq, Bob dekat Indonesia, Chua dekat Thailand, Dries dekat Jerman, Adri dekat UK. So kalau Apis tadi sektor kerajaan, Bob pembinaan, Chua perkilangan, Dries dekat IT, Adri dekat pendidikan. Jadi sampel di kalangan pegawai oleh Apis, pengurus Bob, jurutera Chua, pegawai IT Dries Endol, pensyarah oleh Adri. Okey, dari segi kaedah kuantitatif korelasi oleh Apis dengan Adli, kuantitatif regresi oleh Bob, buat eksperimen oleh Chua, kualitatif field study oleh Dries Endol, kuantitatif oleh Sam. Okey, dapatan kajian Apis dengan Adli adalah menunjukkan positif dengan signifikan. Okey, kajian faktor perkhidmatan dan kualiti hidup adalah signifikan juga oleh Bob. Kalau Chua, terdapat perbezaan dalam kepuasan pekerja, Dries dengan Dole, kemudian melaksanakan fleksibiliti bekerja di dalam peningkatan hidup, salah typo ni peningkatan hidup. Adri terdapat kesan antara hubungan masa, pendapatan dan kualiti hidup. Jadi Apis dengan Adri mencadangkan faktor lain seperti kuasa membeli. Bob mencadangkan faktor lain seperti makanan dan senaman. Chua, kesesuaian dan tempoh masa. Dries and Dole mencadangkan fokus pada golongan kurang upaya. Adri, kajian lebih mendalam dengan menggunakan kajian kes. Okey, ni yang kita dah mengisi maklumat-maklumat berdasarkan 5 scholar atau 5 kajian yang hampir dengan kita punya objektif, iaitu hubungan masa bekerja dan kualiti hidup. Jadi kita nak ambil bahagian yang saya warna biru kan ni, warna biru pula, warna merah. Kita nak ambil tujuan daripada Chua dan juga negara. Okey, jom kita buat. Jadi ni contoh, maksudnya kita tidak pakai isu semasa. Maksudnya bagi pengenalan ayat sendiri. Tak perlu ada citation. Pengenalan ayat sendiri. Berbeza dengan contoh 3 contoh awal tadi, yang mana pengenalan saya ambil daripada isu semasa. Kat sini contoh yang keempat ni saya nak tunjuk macam mana kita nak bina pengenalan dengan menggunakan ayat sendiri. Tidak berbaur fakta. Kalau berbaur fakta perlu ada citation. Jadi ini tema kita. Okey, orang kata perenggan ni pasal apa? Pasal ni. Perkembangan persekitaran kerja yang moden memaparkan fleksibiliti masa kerja dan kualiti hidup. Titik. Ini pengenalan kita. Perkembangan persekitaran kerja yang moden memaparkan fleksibiliti masa kerja dan kualiti hidup. Titik. Alright, kita masukkan fakta. Beberapa negara maju seperti UK, Adri, Jerman, Dries and Dole telah menekankan aspek kesesuaian masa bekerja terhadap kesejahteraan hidup. Okey, perkembangan di negara maju ini ialah Jerman dekat dengan apa? Jerman dengan UK ni kan negara maju. Okey. Perkembangan 2 negara maju ini turut mendorong negara Asia seperti Indonesia, Bob, Thailand, Chua dan Iraq, Apis Andi menumpukan pembangunan kualiti hidup dalam kejayaan. Sehubungan dengan itu, kualiti hidup ini boleh dikaitkan dengan kepuasan bekerja seperti mana dilaporkan dalam kajian terbaru oleh Chong, menekankan fleksibiliti masa bekerja dalam memberi kesan terhadap kualiti hidup. Saya ulang balik. Okey, sehubungan dengan itu, kualiti hidup ini boleh dikaitkan dengan kepuasan bekerja seperti mana yang dilaporkan dalam kajian terbaru oleh Chong, menekankan aspek fleksibiliti masa kerja memberi kesan terhadap kualiti hidup. Okey, kesimpulan, justru itu, hubungan antara masa kerja dan kualiti hidup perlu diberi perhatian dalam pembangunan kejayaan yang manpan. Okey, jadi kita ambil fakta tadi yang ni saja. Ambil objektif daripada Chua dan juga negara-negara, luar negara dan juga Asia. Ini saja, bayangkan satu objektif daripada Chua
dan negara, kita dah boleh buat satu perenggan. Okey, saya pindahkan dalam words. Lepas tu saya rapatkan warna kuning untuk pengenalan, warna biru itu adalah fakta atau kandungan, warna hijau itu kesimpulan. Okey. Alright. So ada soalan nak tanya yang bahagian ni? Okey, inilah yang dimasukkan dengan perbincangan dapatan, metod, negara dan sampel dalam literature. After that baru muncul kesimpulan kita untuk jadi kajian kita fokus. Okey, sini. Kita tak boleh buat terus kesimpulan. Kita tak boleh buat kesimpulan peribadi. Dalam konteks ni, kesimpulan yang kita buat dia adalah kesimpulan berdasarkan perenggan yang sama. So, apa yang kita tulis dalam pengenalan, apa yang kita tulis dalam kandungan, simpulkan. Jadi bila panel tanya, okey Fazli buka surat 88, perenggan nombor 2, you nak cerita apa ni? Kita cakaplah okey perenggan 2 ni nak cerita hubungan masa bekerja dan kualiti hidup perlu diberi perhatian dalam pembangunan kerjaya yang mampat. Jadi kita tahu perenggan ni pasal apa sebab kita boleh baca je kesimpulan. Jadi kesimpulan ni pun kita bukan buat andaian kita sendiri, berdasarkan fakta-fakta daripada scholar-scholar tadi. Daripada Chong, daripada Bob, Chua, Apis, Edric dan Dresdor. Dan juga tema dalam perenggan ni adalah untuk melihat persekitaran kerja yang moden, memaparkan fleksibiliti masa bekerja dan kualiti hidup. Jadi kita pun buat kesimpulan, justru itu hubungan antara masa bekerja dan kualiti hidup perlu diberi perhatian dalam pembangunan kerjaya yang mampat. Jadi itu yang saya cuba respon pada sahabat kita punya komen tu lah. Jadi ada masa-masa tertentu kadang-kadang fakta kita belum selesai. Kita tak nak jadi perenggan tu jadi terlalu panjang. Jadi perenggan pertama dia sampai kandungan je. Perenggan yang kedua kita tambah perdana wacana, okey tambahan lagi. Contohlah biasanya kita buat satu lagi perenggan baru kita buat kesimpulan. Kadang-kadang ada kesimpulan tu tak boleh nak buat setiap perenggan sebab fakta tu belum habis lagi. Dia ada kesinambungan lagi. Jadi next perenggan tu baru kita boleh buat kesimpulan. Ini yang dikatakan sebagai perbincangan, maksudnya dia melibatkan beberapa negara, melibatkan beberapa kajian. Bukanlah kita kata kat sini, contohlah kandungan, merujuk Ahmad, kajian di Malaysia dengan menggunakan teori X, dengan menggunakan metod populasi dan sampel sekian-sekian, dengan menggunakan analisis, menemukan dapatan, menunjukkan bla bla. Dan kajian ini juga mencadangkan, nama je itu solo rangers lah. Maksudnya dia tulis seorang-seorang. Itu dia panggil, kalau saya panggil itu reporting. Melaporkan kajian satu-satu. Maksudnya buat kesimpulan berdasarkan satu kajian. Baik saya tulis balik abstrak dia je. Kalau tengok kajian Edri ni, baik saya ambil je abstrak kajian Edri tu, saya letak je kat sini. Kenapa saya nak bincang? Baik saya copy abstrak. Copy Dres dengan Dol satu perenggan. Okey, Bob dengan ni, Bob 2017 satu perenggan. Baik copy abstrak je. Itu jadi reporting. Kita tak nak menulis dalam bentuk laporan, tapi kita nak menulis dalam bentuk perbincangan. Jadi kat sini ada perbezaan yang mana dekat bahagian pengenalan, kalau saya ulang balik, dekat sini tidak melibatkan isu semasa dan tidak melibatkan citation. Tapi minta maaf lah, ada banyak juga typo sana sini. Okey, jadi kita dah siap dah satu perenggan tadi. Okey. Ada soalan? Okey. Seterusnya. Jadi kita dah tahu dah bahagian mana yang banyak lagi tak ambil ni. Banyak lagi biru ni. Objektif ada lagi 4. Okey, sektor satu apa tak ambil. Sampel semua. Kaedah tak ambil lagi. Dapatan tak usik lagi. Cadangan tak usik lagi. Jadi berapa perenggan yang kita boleh tulis lagi untuk bahagian research objektif nombor 1 ni untuk topik hubungan masa bekerja dengan kualiti hidup. Okey, kita pergi contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima adalah topik dia model pengangkutan awam. Okey. Alright, dekat sini tema dia adalah research question dia bagaimana untuk membangunkan model pelaksanaan pengangkutan awam. Berkata bagaimana ni? So tanda soal lah. Patutnya kalau tanda research question patutnya tanda soal kan. Bagaimana untuk membangunkan model pelaksanaan pengangkutan awam. Okey. Berdasarkan master list kita pun dah dapat key in semua benda ni sebab maklumat ni semua dah dalam master list. Ati dan Ani dia akan kaji tentang empirikal dapatan hubungan antara kenderaan awam dengan kepuasan pengguna. Bibi dia buat cadangan model mengintegrasikan kenderaan awam di Malaysia. Kajian kes proses pelaksanaan dan pengendalian kereta laju. Pembangunan model pengurusan kenderaan awam oleh Dora dan Didi. Amy model pelaksanaan kenderaan awam dan persendirian di UK. Okey. Kaedah kuantitatif korelasi dan regresi oleh Ati dan Ani. Sam Smart PLS oleh Bibi, kajian kes oleh Comel. Okey, kajian kes juga oleh Dora and Didi dan gunakan deskriptif dan kajian kes oleh Amy.
So negara Ati dan Ani adalah UAE, BB Malaysia, Comel China, Dora Dini Indonesia, MI UK. Sampel Ati dan Ani pemandu, pekerja sektor pengangkutan awam oleh BB, jurutera Comel, pengusaha Dora Dini, pegawai kerajaan oleh MI. Okey, Ati dan Ani menemukan dapatan hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan kenderaan awam dan kepuasan pengguna. BB pula membuktikan partial model yang berkesan terhadap pemulih ubah. Comel akan mengeluarkan benchmarking pada syarikat kenderaan dan pelaksanaan dalam pengendalian kereta api laju. Dora Andini keluar garis pandang komprehensif dalam pengurusan aktiviti kenderaan awam. MB akan keluarkan model pengukuran prestasi dan pelaksanaan kenderaan awam dan persendirian di UK. Ini yang kita fakta yang kita temukan. Tak banyak, hanya 5 saja. Tujuan, kaedah, negara, sampel dan dapatan. Okey, dekat sini saya nak ambil tujuan objektif daripada Bibiana, Dora Dini dan MI. Kemudian saya nak ambil negara oleh Bibi, Dora Dini and MI, dan juga saya nak ambil dapatan daripada Ati and Ani. Jadi berdasarkan maklumat ni saya nak bina satu perenggan. Okey. Laporan terbaru dari UNESCO 2019, bilangan pengguna pengangkutan awam di bandar meningkat secara mendadak dari setiap negara dari 10% kepada 30%. Namun kajian terbaru oleh Ahmad 2018, kegagalan sistem pengangkutan awam sebuah negara kerana tiada satu pelaksanaan model yang sistematik dalam pengurusan kenderaan awam. Okey, kita tengok kandungan beberapa kajian berbagai negara. Okey, Malaysia, BB, Indonesia, Dora Andini dan UK MI telah membangunkan model memperkasakan pelaksanaan kenderaan awam di negaranya. Berdasarkan dapatan kajian mereka ini dapat disimpulkan aspek kepuasan pengguna menjadi faktor prestasi yang penting memastikan pelaksanaan kenderaan awam berfungsi secara sistematik. Ini dapat dibuktikan juga dengan kajian Ati and Ani mengesahkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan kenderaan awam dan kepuasan pengguna. Sehubungan dengan itu, kesimpulan, sehubungan dengan itu, bagi meningkatkan sistem pengangkutan awam dan aspek pelaksanaan perlulah menitik beratkan elemen pengurusan seperti penggunaan model pelaksanaan kenderaan awam bagi memastikan kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Okey, jadi kita pindah dalam Microsoft Word. Okey, kita susun balik. Jadi macam inilah. Warna kuning untuk pengenalan, warna biru untuk kandungan, warna hijau untuk kita punya kesimpulan. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang merah je, dapatan je kita ambil daripada Ati tadi. Negara dan juga tujuan, objektif kita ambil daripada 3. Daripada BB, Dora dan MI. Negara pun ambil 3, Bibiana, Dora Dini dan MI. Dan kita ambil dapatan daripada Ati and Ani untuk buat satu perenggan. Tapi banyak lagi bahagian-bahagian lain yang belum kita ambil untuk penulisan satu perenggan yang lain pula. Okey, selesai sudah dalam slide. Okey, saya buka soalan untuk tanya apa-apa soalan untuk berkaitan dengan template ni. Supaya kita betul-betul faham nak gunakan template ni dalam menulisan satu perenggan ke demi satu perenggan. Okey, yang paling penting apa-apa pun kena ada tema lah. So kalau tema kat sini adalah menulis, contohlah untuk research question nombor 1 ni 2.5. Ni macam mana nak tulis 2.5 ni. Okey, 2.6 untuk research question nombor 2. 2.7 untuk research question nombor 3. 2.8 untuk research question nombor 4. Jadi kita buat macam inilah. Dan bahagian inilah bahagian yang paling penting, penulisan literature review bagi menjawab setiap objektif dan juga research question. So saya buka soalan untuk tanya. Kalau dekat bahagian chat dah tak ada dah soalan. Saya dah respon dari soalan-soalan. Kadang-kadang itulah bila kita baca artikel jurnal, jumpa perenggan-perenggan yang menarik, yang best-best tu, kena simpan lah. Macam ni saya tunjuk tak banyak. Saya tunjukkan beberapa contoh je tadi kan. Jadi last tadi kajian kes yang keangkutan awam tadi, contoh yang ke-5 kan. Jadi ada 5 contoh je. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh tengok dari segi penulisan perenggan. Lepas ni alert lah, jumpa perenggan yang menarik pun menarik. Oh, boleh ni gabungkan objektif dengan country, gabungkan dapatan dengan ni. Jadi kaedah-kaedah tu boleh pelbagai. Macam mana pula nak gabungkan teori dalam satu perenggan. Jadi yang tu pun kita boleh buat.
Okey, ada tanya soalan research objective dengan research question kena ada berapa? Terpulang sebenarnya untuk PhD ada 2 objektif pun cukup dah. Tapi itulah bergantung pada supervisor, bergantung pada betapa besarnya objektif tu kan. Kalau orang nak membangunkan contohnya membangunkan sistem. Objektif pertama membangunkan sistem. Objektif kedua dia mengesahkan sistem. Mengesahkan sistem melalui pelaksanaan sistem. 2 objektif cukup dah, besar dah objektif tu. Kan? Jadi tidak adalah, saya tak tahulah, mungkin ada orang yang identify based on numbers. Oh, kalau PhD kena ada 5 objektif, kalau master kena ada 3, kalau degree kena ada 1 atau 2 objektif. Kalau tanya saya tak. Jadi saya tengok juga aras objektif tu. Kalau semuanya dalam taksonomi yang tinggi, bagi saya tak perlu ada objektif bilangan yang banyak. Dan bilangan objektif dari research question tak semestinya sama kan. Jadi kalau saya ada 4 objektif, tak semestinya 4 research question. Dia mungkin ada 4 objektif tapi research question ada 6, ada 8. Kan? Jadi kalau tanya saya, berapa yang paling cantik untuk research objektif research question adalah dia bukan 1 lah, dia 2. Saya boleh cadangkan 2 ke atas. Dan kalau objektif bagi saya tak perlu banyak. Bagi saya 4 dah cukup banyak dah. 4 pun dah cukup banyak. 3 yang biasa orang buat dalam pengajian master dan PhD 2, 3, 4 lah. 2 objektif, 3 objektif, 4 objektif macam itulah. Dia tak banyak pada lain lah. Kalau yang banyak tu kita mengada-ngadakan lah. Sebenarnya kita tak perlu besarkan objektif, kita kena besarkan research question dan juga hipotesis. Ada soalan lain? Okey, sama-sama. Ada soalan lain? Kalau ikut perkongsian saya sampai sini je. Kan? Jadi petang ni, okey, jap saya nak buka kat Excel jap . Okey. Kalau ikutkan basically yang perkongsian petang ni adalah tu nak tunjuklah macam mana kita nak mengolah, ambil daripada master list tadi tu, kita buka satu template, maksudnya template untuk menjawab satu persatu research question. Kalau kita ada research question ada 5 template lah. Macam ni kan. Sorry. Okay, saya buka sekejap. Okay, ini baru research question nombor 1. Baru ada 1. Kalau kita ada 10 research question, 10 research question ada 10 lah. Research question 1, okay, 1 template. Research question 2, 1 lagi template. Research question 3, 1 lagi template. Jadi bukanlah lagi banyak research question, lagi banyaklah you punya template. Kan? Ada orang guna research question. Saya biasa pakai research objektif. Tapi ada setengah banyak kajian sains sosial digunakan research question. Jadi boleh rujuk research question juga. Okay. Kemudian tadi ada berapa, kita dah selesai bahagian tu, cuma ada berapa bahagian depan tadi. Saya tak bincangkan lagi. Di 2 saja. Alignment matrix ni. Jadi tadi dalam slide saya ada tunjuk kan. Inilah rupa dia. Kalau yang ni you nak masukkan dalam bab 2 pun boleh lah. Kita ambil sikit je. Kita ambil teori, strategi kaedah penyelidikan dengan dapatan. Kalau setakat 3 maklumat ni, tema lah. Penulis, tahun, tema, teori, strategi dapatan ni bolehlah masuk dalam kita punya tesis. Chapter 2 sama ada dalam bentuk vertical ataupun landscape. Bolehlah letakkan. Ataupun cara yang kedua tadi, dalam ni juga saya sertakan alignment 3x3 ni adalah contohnya kat sini adalah teori, method dengan jenis artikel dengan formula ubah dengan skop. Jadi yang kena type kat sini adalah tahun, kemudian skop lah, kena beritahu kita punya siapa kita punya unit analisis, kemudian bermula pada formula ubah, teori, metodologi dengan jenis artikel ni kita tengah tick je. Jadi maklumat ni pun kita boleh masukkan dalam tesis. Saya rasa yang ni kena dalam bentuk landscape lah. Dalam bentuk landscape kita akan nampak dan benda ni boleh ada visual lah, ada jadual dalam bab 2. Sebab tak banyak kan. Sebab kita tadi kalau ikutkan kita key in tadi 83 item.
Kalau 83 item tu nak masuk dalam bab 2 tak muat. Jadi sebab tu nama dia jadi master list. Tapi kalau nak buatkan buat macam ni, buat macam ni pun boleh, ataupun contoh yang kedua dia macam ni. Okey, ada soalan? Okey, macam kat dalam ni saya tak ada bagi contoh kan. Nurul Fatma dia cerita macam mana nak tulis on teori yang kita pilih. So kita ada tadi ada matrix. Sekejap ni. Okey yang ni. Yang ni nampak kan tadi kan. Cuma kat sini contoh saya tak buat lah. Tapi kalau Nurul Fatma boleh nampak apa yang saya kongsi dalam Excel ni, inilah dia. Jadi ni template, nama dia template untuk memilih teori. Ni template untuk pilih teori. Okey, ni namanya template nak pilih teori. Satu lagi tadi, kalau kata kita nak bincang dekat kita punya research question tadi, okey kan kita tak bincang lagi teori ni. Ni teori ni kita tak bincang lagi kan. Ni katalah warna saya letak warna lain, warna peach, sorry ini pula. Betulnya warna ni. Yang ni kan. Jadi yang ni kita tak bincang lagi. Jadi yang ni pun samalah, boleh bincang macam tadi. Macam mana saya bincang dekat warna lain pula lah kan. Supaya tak bercampur. Okey. Kata nak pergi warna biru muda ni kan. Jadi biru muda ni bolehlah cerita satu perenggan. Kan? Kan? Jadi tak ada masalah. Sama juga okey, tema perenggan ni aku nak cerita perenggan, cakaplah. Okey, merujuk kepada beberapa kajian di dalam negara ataupun kita nak ambil mana? Ni ada Malaysia, Turki, Japan, Indonesia. Okey, kita ambil satu kajian dekat luar negara. Merujuk satu kajian di luar negara oleh Elisha 2020 telah menggunakan panduan cemerlang pelajar siswaza UK dalam memandu kajian. Okey, teori asas ini berbeza dengan di Asia kerana di Asia menggunakan teori yang pelbagai yang mana Aifa dan Dian menggunakan teori mengaji, Bibiana dan Cempaka menggunakan model sarjana dan juga prinsip masa belajar. Itu cara paling pendek lah. Tapi kalau kata nak bincang satu-satu boleh je. Dalam perbincangan, dalam topik ni, itu pembelajaran. Dalam pembelajaran PhD dalam mencapai JOT, beberapa research dalam negara dan luar negara menggunakan teori asas yang berlainan. Ini dapat dibuktikan dalam kajian yang terbaru oleh Isha yang merujuk pada teori kajian di negara barat, menunjukkan panduan cemerlang dan pelajar siswaza UK merupakan asas utama yang penting dalam menentukan faktor pembelajaran PhD dalam mencapai JOT. Namun beberapa negara maju lain di negara Asia seperti Turki telah melaksanakan model sarjana dalam menyokong pembangunan penyelesaian pelajar. Sebaliknya di Japan pula menggunakan prinsip masa belajar dalam membuat eksperimen di kalangan pelajar dalam memastikan bimbingan berdasarkan kerapan pertemuan. Namun ada persamaan teori yang berlaku dalam beberapa penyelidik yang lepas, iaitu daripada Aifa dan Dian, yang mana Aifa di Malaysia dan Dian di Malaysia menunjukkan persamaan dari segi pemilihan teori. Kedua-dua kajian itu menggunakan teori ngaji dalam kedua-dua penyelidikan kuantitatifnya. Kebetulan dua-dua ni pakai kuantitatif. Dalam kajian ini juga boleh digunakan melibatkan sampel yang berbeza. Walaupun Aifa menggunakan teori mengaji, ianya menggunakan sampel pelajar, sebaliknya dia menggunakan penyelia. Ini menunjukkan teori mengaji adalah bersesuai untuk digunakan sampel di kalangan pelajar maupun penyelia. Jadi kita boleh bincang macam tu. Jadi dia tidak ada satu format, dia tidak ada satu macam mana satu yang rigid. Untuk kalau nak bincang teori, ada format dia. Nak bincang dapatan, ada format dia. Tak ada. Itu adalah merujuk pada kreativiti kita nak menulis. Nurul Fatma dapat tak apa yang saya cuba sampaikan tadi? Faham dah. Maksudnya sekarang ni sebab teori yang last kali yang Dr. Bilik sini teori ngaji kan. Maksudnya sekarang ni kita cerita dulu. Okey. Jangan cerita apa kita nak pakai. Kita nak bincang orang punya. Sebab bab 2, kita tak cerita hal kita cerita hal orang. Tapi kalau bahagian yang kalau tengok dalam table of content tu kan ada bahagian contoh 2.3 teori je.
Tapi kita nak cerita bahagian kita tu perenggan yang terakhir je. Oh ya ke? Okey. Kita ceritalah kajian ni sehubungan dengan itu berdasarkan kajian lepas di dalam luar negara dan dalam negara, teori mengaji dilihat sesuai untuk dikaji. Itu maksudnya kesimpulan atau penutup, contohlah kata 2.3 kan. 2 perenggan terakhir atau 1 perenggan terakhir tu baru kita reflect dengan kajian kita. Sebab saya tengok tesis bukanlah banyak, adalah 2-3 tu dia cerita macam evolution teori tu. Macam contoh teori ngaji ni apa benda evolusi? Maksudnya dia bagi fakta lah. Tapi sebelum tu itu dah lepas you dah confirm nak pakai teori mengaji. Tapi sebelum tu kan. Jadi kalau katalah you dah cerita pasal teori dia macam ni. Dalam bab ni mungkin kata teori keusahawanan. You cerita dulu teori keusahawanan. Lepas tu kan bawah tu baru you nak pakai teori mengaji kan. Bawah tu baru cerita teori ngaji tu apa. Oh, itu masuklah sekali je lah maksudnya. Itu macam fakta je lah yang dia kalau tanya saya dalam kes ni saya tarik balik lah, mungkin kurang jelas yang perenggan yang sekali tu. Okey, perenggan yang saya kata last sekali tu nak buat kesimpulan bahawa teori mengaji tu adalah yang sesuai untuk dilaksanakan dalam sebuah kajian. Okey, kemudian kita ada subtopik lagi. Contohlah 2.31. 2.31 tu baru teori mengaji. Atas tu teori umum dulu. Teori apa? Teori pembelajaran PhD. Apa orang guna dalam PhD. Tapi bila you bincang, kita dapat simpulkan bahawa teori mengaji itu sesuai. Jadi 2.31 baru keluar teori mengaji. Baru kita keluarkan spesifik teori mengaji itu apa dan sebagainya. Sebab masa dekat penilai ataupun masa dekat Viva ataupun policy defense, penilai akan tanya dalam topik pembelajaran PhD berapa banyak teori yang wujud. Okey, kita boleh bincangkan sebab you dah buat perbincangan. Okey, Aifa pakai teori apa, Bibiana kan. Tapi di perenggan yang terakhir kita dah conclude bahawa teori mengaji yang lebih sesuai. Kemudian baru susun dekat 2.31 kat bawah baru cerita teori mengaji. Jadi baru kita nampak susunan tu. Bukanlah terus 2.3 teori mengaji. Saya nampak orang-orang buat macam tu juga, tapi kita nak tahu dulu macam tadi cerita evolution kan, ataupun trending sekarang ni lebih kepada researcher guna teori apa. Jadi sebab tu tadi kalau yang matrix satu lagi kat depan tadi tu, yang ni lebih kepada nak pilih teori kan. Jadi kita nak pilih teori. So sama ada kajian kita nak pakai teori A ke teori B. Kan. Jadi sebelum kita kata kita nak decide pakai teori A je, tapi peringkat awal kita kena bincang dulu teori-teori yang wujud dalam kajian kita. Kan. Kalau saya prefer macam itulah. 2.3 teori apa? Teori besar dulu. Kita nak buat kajian. Kalau teori kepimpinan, teori kepimpinan. So dalam tu baru kita sub last kali tu di peringkat last kali tu kita ada keluarkan subtopik, kat situlah sebenarnya teori apa yang kita akan guna. Tapi sebenarnya kalau tanya saya lah, dalam kualitatif okey. Kualitatif tak perlu buat macam saya cakap tadi tu. Kualitatif sebab kita bukan nak uji teori. Jadi semua teori yang berkaitan ceritalah 2.31 teori lain, 2.32 teori lain, 2.33 teori lain. Itu untuk orang kualitatif. Tetapi kuantitatif hanya membincangkan teori yang accurate yang akan diuji dalam kajian saja ditulis. Tapi sebelum kita cerita teori yang spesifik yang akan diuji dalam kajian, kita kena ceritakan secara perbincangan dulu dalam konteks katalah bidang kepimpinan, berapa teori yang wujud. Jadi dalam konteks banyaknya teori ini, teori apakah yang lebih sesuai dalam konteks atau setting kajian. Lepas tu bila kita dah identify, baru kita akan cerita specifically teori apa yang kita akan guna. Okey, lain-lain? Ada soalan? Kita besok kalau ikutkan besok, slot dah penuh dah kan besok kan untuk perbincangan. Jadi esok yang siapa yang bentang, kita make sure kita boleh bentang lah kan. Cuma besok mungkin saya pancul sikit lah kan. Sebab full slot kan. Kalau tidak nanti pukul apa lah habis nanti kan. Besok dalam seorang tu dalam setengah jam termasuk Q&A dengan masuk dengan short presentation. Dan juga kita ada sedikit Q&A dan juga cadangan lah untuk buat penambahbaikan untuk setiap penulisan ataupun idea yang kita rancang dalam tesis kita lah. So lain-lain ada? Nanti yang saya lupa lagi sekali lah nanti petang ni video dan juga saya takut ada perubahan apa-apa dalam slide yang saya nak tambah.
Sebab tu saya tak bagi lagi slide pula Excel ni. Jadi Excel ni akan bagi selepas ni. Dia kena keep practice. Nampak macam wah senangnya, macam best kan nak gunakan template ni, tapi kalau you tak buat, saya dah jumpa macam-macam senior you buat. Maksudnya ada yang tunjuk saya, ni betul ke template saya? Ni template asal. Dah lain dah rupanya, dia kata dia dah modify dah template ni. Jadi baguslah, dia kata dia sekurang-kurangnya apa-apa pun dia kata kalau apa yang dia dah buat setahun ni, semua benda tu dekat Excel ni. Maksudnya kalau kata Fazli, apa you buat dalam setahun ni kajian PhD dia? Ni tengok kat Excel ni, nampaklah segala aktiviti yang kita buat. Jadi benda tu tak hilang tau. Kalau orang tanya, apa setahun ni you buat? Setahun? Okay, ni je lah penulisan dalam perenggan je lah. Kan yang kita buat chapter 1, chapter 2. Tapi selain daripada Microsoft Word yang chapter 1, chapter 2, chapter 3, you tak tahu mana nak simpan. Yang you simpan sekarang dalam bakul, dalam bag, inilah artikel-artikel jurnal saya. Jadi you tidak ada satu platform atau tools, saya panggil alat lah satu tools untuk kita berfikir menggunakan decision making dalam buat keputusan, nak pilih variable mana, nak pilih teori apa. So dalam penulisan outline 2.4, 2.5, 2.6, perlu cite siapa, dah cukup ke belum, apa yang kurang. Jadi benda-benda tu sebenarnya you tidak ada satu platform untuk kita sandarkan. Tapi dengan adanya Excel ni, bolehlah tambah baik Excel ni, you gunakanlah Excel ni, editlah, ubah suailah. Sekurang-kurangnya ada satu lagi tools, alat yang kita sentiasa ada dalam komputer kita bila kita nak menulis tesis, okay, dan kita ada benda something. So bila dah habis PhD atau master pun, so Excel ni kena simpan. Ni senjata kita ni, bukti yang kita dah baca 200 artikel, dah key in dalam master list. Jadi kita kena simpan betul-betul, besok-besok kan. Contohlah macam saya lah, bila saya habis belajar degree dan master, especially saya tak adalah ralat sangat. Cuma saya duk pening dekat office saya tu ada 5 almari. 5 almari tu penuh dengan koleksi jurnal saya sepanjang saya buat master dan saya punya PhD. Saya pun duk pening, kalau almari tu bawa balik rumah tak tahu nak letak mana, manalah rak-rak buku tu. Jadi saya cakap terus terang lah, saya memang suka. Jadi kalau masa saya buat PhD, saya ingat 1000 kot, beribu artikel jurnal saya print. Bukanlah nak kata tak sombong, tapi memang suka mengumpul kan. Jadi memang dah ada je 10 jurnal je, saya jilid. Saya jilid lah, saya bind betul-betul, saya jilid. Jadi kalau tengok orang jilid kat ni je lah, ni topik ni, ni jilid 1. Ada 15 artikel dalam tu, saya dah jilid. Bukanlah jilid tu yang stapler tu je. Beli benda tu buat sendiri je. Beli stapler besar, yang besar tu, stapler sendiri, lepas tu kita bind. Jadi tak adalah saya loose. Jadi kat depan tu saya letaklah tajuk artikel apa dia. Jadi sayang, ikutkan dah daripada tahun 2003 kan, saya mengaji 2003 sampai 2021, jadi macam ada part yang kita kata tak relevan artikel jurnal tu kan, tapi kadang-kadang saya simpan dekat rak tu. Sebab consider banyak benda yang sepatutnya saya tak kisah pun kalau benda tu hilang. Okay, sebab saya dah key in dalam Excel. Jadi saya tak perlu risau dekat Excel. Jadi sepanjang kerjaya saya dalam akademik, saya ada 20 tahun lagi dalam dunia akademik contohnya. Jadi kalau saya nak tulis artikel jurnal, saya tak jurnal tu hilang pun tak apa, sebab saya dah key in dalam master list. Kan? Jadi bila benda nak buat artikel pun laju je. Bila nak buat citation je, kau nak buat citation ni, tak risau, aku dah ada dah scholar ni. Macam mana? Ni yang ada dekat aku punya master list ni, aku dah key in dah kajian ni. Wah, dahsyat dah kau. Okay, contoh dia lah kan. Jadi kalau kata kita sama dengan bidang kajian orang lain, kalau macam saya lah, kalau macam master list dulu masa saya ada sebelum saya hilang tu, dalam tengok tesis ni, katakan pelajar ataupun saya jadi penilai external ataupun internal examiner atau external examiner. So dia kata dia start seorang ni lah Ahmad 2019. Ahmad 2019 aku kenal ni. Jadi saya buka je Excel saya dan saya pergi pada huruf A. Jadi Ahmad 2019 saya tahu dia buat apa dan sebagainya. So kalau macam saya saja je lah tanya masa kat Viva tu, betul ke baca artikel Ahmad ni? Ahmad ni berkaitan apa? So student tu pun macam tak confirm kan. Saya beri, okay, Ahmad ni bukan kajian dekat UK ke? Bukan digunakan research design ni ke? Okay, dia mesti terkejut, pelajar mesti terkejut kan. Rupanya penilai atau supervisor pun ada dia punya master list dia. Supaya kita senang, kalau orang tengah mengkaji tentang satu topik, kita dah tahu dah apa yang dia kaji. Jadi benda ni takkan ada, kalau tanya saya lah, siapa involve jadi pesyarah dan sebagainya, tak akan menyesal lah. Benda yang tak akan menyesal dan benda yang antara yang paling sayang lah. So kalau kata desktop kita ataupun PC kita kena virus, ini bahagian yang paling kita sayang lah. Bahagian yang kita paling sayang lah kan.
Selain daripada soft copy tu, saya rasa yang ni juga yang kita kena sayang lah. Make sure yang benda ni sentiasa ada dalam komputer kita. Bila kita nak tulis satu perenggan, kita rujuk ni je. Kan, kat sini. Cuma yang ni bukanlah kata auto system lah. Dia panggil semi auto. So kalau tadi kita nak buat research question ni tadi pun, macam research question tadi kan, research question nombor 1 ni, kalau nak ambil AIFA ni, okay, kita kena pergi kat master list. Kita kena pergi kat master list tadi, okay, pergi dekat AIFA, kita kena copy paste kat lah. Jadi copy paste dapatan, pergi kat dapatan lah. Kalau contoh nak copy paste dekat teori lah. Kalau dapatan lah. Kalau contohlah kita nak pergi pada dapatan kan. Okay, ni dapatan lah. Kita pergi kat dapatan lah. Ambil copy kat sini. Copy dapatan AIFA ni, pergi dekat bahagian research question. Okay. Apa tu paste dekat dapatan dia. Inilah. Kalau saya paste, jadi paste macam ni. Samalah. Ini sebab saya copy paste daripada sana. Okay. Jadi tak perlu lagi baca paper AIFA. Paper AIFA kita dah key dalam master list kan. Okay, kalau nak tengok kena tengok apa cadangan ni, cadangan AIFA. Okay, pergi dekat ni. Pergi dekat master list balik. Pergi dekat bahagian cadangan. Okay. Cadangan AIFA ni, pergi kat sini copy. Copy. Okay, pergi balik dekat research question kita tu. Research question nombor 1. Isilah bahagian cadangan. Okay. Jadi samalah. Jadi kita boleh macam tu je lah. Dia tak jadilah auto betul-betul auto kan. Klik je, maksudnya cadangan AIFA, dia terus key in kat sini. Tu kena gunakan sistem lah. Dan saya memang kat sini memang friendly, dia gunakan Excel lah. Kenapa gunakan Excel? Saya suka gunakan Excel sebab saya nak edit, saya nak ubah jadi mudah. Saya tak perlukan coding dan sebagainya untuk saya nak mengubah sesuai saya punya template ni. Okey, ada soalan tanya kan. Dia kata, okey. Kesimpulan teori apa yang kita guna adalah hasil daripada perbincangan, betul? So kita dalam menentukan teori apa yang sesuai dalam kajian kita kena buat berbincang dulu. Sebab kajian sebelumnya dah melalui kita. Okey, kajian orang lain di dalam negara dan luar negara, topik yang kita kaji ni ataupun similar topik yang kita kaji ni, dia orang dah kaji dulu. Setiap researcher lepas pun ada macam kita juga. Kalau kita nak cari teori, dia orang pun guna teori dalam kajian. Berdasarkan perbincangan kajian lepas telah membuktikan kewujudan beberapa teori. Hasil daripada beberapa teori itu dengan merujuk, saya patah balik tadi kan, dengan adanya metrik yang kita buatkan tadi, okey, metrik dengan merujuk kepada jurang dari segi persamaan, dari segi perbezaan dan fokus kajian, iaitu objektif kajian ini, akhirnya kita memutuskan teori yang kita pilih tu daripada kajian siapa. Kata-kata kita pakai teori A, kita akan buktikan bahawa beberapa kajian daripada A dan B membuktikan bahawa topik kajian ini adalah similar dengan kajian lepas oleh A dan B. Justru itu teori ini adalah bersesuaian. Di samping itu juga, teori A dan B mewakili satu kajian yang terbaru kerana kedua-duanya adalah pada tahun 2021. Jadi kita akan tunjukkan strengthen dia lah. Okey, tapi kalau gap, kebetulan memang kita nak gunakan teori A dan teori B. Yang mana teori A dan teori B tu tak ada orang guna lagi. Ada orang guna teori A atau teori B. Kita nak gunakan kedua-dua teori A dan B. Itulah kita punya research theoretical gap kita. Kan? Jadi kalau kita sama dengan orang lain, dia tak panggil lah theoretical gap. Maksudnya kita cuma strengthen lah. Apa yang kita pakai teori ni solid. Beberapa kajian lepas yang hampir sama dengan kita pun gunakan teori yang sama. Tapi kalau kita nak menunjukkan bahawa kita ada theoretical gap, bermaksud kat sini dengan melibatkan dua teori dalam kajian yang mana belum ada dalam kajian sebelum ni, menggunakan kedua-dua teori dalam satu kerangka atau dalam satu kajian. Itu menunjukkan kita punya theoretical gap. Okay. Terima kasih soalan SS. Saya tengok kat chat nama dia SS. Okay. Boleh. Nanti saya akan bagi yang template ni ada dua versi. Bukan dua versi lah. Ada juga template yang Microsoft Word. Yang untuk ada beberapa je lah. Tapi yang main template dekat Excel ni memang saya bagi. Jadi Excel ni saya bagi. Yang Microsoft Word tadi, yang beberapa Microsoft Word macam
outline, dalam nak merangka kerangka tadi pun ada, jadi nak tentukan pemoleh ubah pun ada yang dalam Microsoft Word. Jadi semua saya bagi. Okay, ada soalan lain saya buka. Kita tak ada apa tinggal Q&A . Kalau ada soalan nak tanya. Ada dari segi perkongsian template dan juga pengkhususan untuk hari ini dah selesai lah. Jadi kita buka Q&A dan sebagainya lah. Doktor minggu depan present yang ni ke? LR matrix ni ke? Presentation terpulang. Nak present besok yang ni pun boleh. Oh. Kalau nak present minggu depan pun boleh. Jadi nanti saya buat jadual untuk minggu depan pula kan. Jadi saya buat jadual untuk esok kan. Besok terpulang lah. Besok siapa nak present bab 1 boleh, nak present bab 2 boleh. Cuma jangan masuk lagi bab 3 lah. Kan? Sebab kita masih lagi bab 1 dan bab 2 kan. Tapi still juga kadang-kadang berkait juga dengan metodologi saya tanya juga kan. Ini cadang ni nak pakai metod apa, sebab semua itu akan mempengaruhi keputusan yang kita buat dalam bab 2 maupun dalam bab 1. Boleh. Kalau siapa yang macam dia cadang, dia dah letak nama nak present besok, so dia cadang nak gunakan template ni, nak try buat 1 pun boleh. Dalam cohort yang lepas pun ramai tunjukkan dia dah try buat, nak tunjuk betul tak dia buat ni. Dia buatlah, dia tunjuklah step by step tadi kan. Macam dalam sekejap saya stop share jap. Okey, macam dalam Excel tadi tu kan. Bila dalam Excel tu dia tunjuklah step-step dia. Okey, dia buat apa, dia isi benda ni, dia letaklah dia punya research objective atau research question. Lepas tu dia letak, lepas tu dia bulatkan, lepas tu dia tunjuklah apa yang dia buat. Lepas tu dia dah buat 1 perenggan. Okey tak? Jadi saya komen lah. Jadi dia buatlah. Jadi dia buktikan daripada satu research objective tu dia dapat bangunkan 7 perenggan. Dia tunjuklah 7 perenggan tu. Apa boleh, tak ada masalah. Apa sajalah, banyakkan orang gunakan template ni. Yang paling mahal adalah template ni lah. Template menjawab research question ni lah. Sebab ni bahagian paling penting sebab supervisor dah penilai dah baca bahagian ni je. Mana literature review untuk objektif nombor 1, mana literature review untuk objektif nombor 2, mana literature review untuk objektif nombor 3. Sebab kita dalam researchnya ada fokus, ada motif, ada tujuan. Semua saja metod yang kita buat ni sebab nak jawab objektif nombor 1. Kita buat literature review nak bekalkan maklumat untuk objektif nombor 1. Jadi mana literaturenya? Kenapa tulis dalam bentuk laporan? Kenapa tak menulis secara perbincangan? Perbincangan itu adalah aras untuk untuk tesis. Aras tesis perlukan perbincangan. Kalau student degree itu mungkinlah kita boleh maafkan kalau dia buat reporting, tapi kalau master by research PhD memang kena tulis aras perbincangan dalam penulisan literature. Ada soalan? Nanti saya bagi video pagi dan video petang sekali. Kadang-kadang remind saya, kadang-kadang saya lupa kan. Macam ni kan ada urusan keluar, lepas tu malam-malam tiba-tiba lupa maghrib isyak, lepas tu terus tak share lagi. Padahal benda tu dah ada kan? Tapi lupa nak share link tu. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita habis awal lah. Kita habis awal untuk ini. Bagi saya masa sikit, saya nak betulkan saya punya Excel tu. Kemudian saya save, kemudian saya akan share bersama-sama dengan video tu. Okey, kepada peserta kohort, terima kasih untuk hari ini. Begitu juga dengan ada beberapa peserta, saya ingat ada 5 orang peserta yang join hari ini. Terima kasih sangat-sangat join untuk kursus ni, untuk kita belajar tentang penggunaan hands-on untuk penulisan literature review. Jangan risau, apa yang dikongsikan dalam grup kohort 18 itu juga untuk hari ini saya kongsikan pada grup literature. Jadi semualah slide saya dah bagi kan. Jadi kita ada versi baru sedikit Excel. Saya akan bagi Excel, 2 rakaman video sesi pagi dan sesi petang bersama sedikit ada beberapa template dalam Microsoft Word pun saya akan kongsi juga selepas ini. Alright, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga dipermudahkan. Risau tengok statistik kes dah banyak. Kes COVID dah banyak. Jadi jaga kesihatan semua, jaga keselamatan, kesihatan semua, jaga keluarga semuanya lah. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dalam proses pengajian dan juga kehidupan insya-Allah. Okey, terima kasih lagi sekali semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih.